Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dah sama balik kitab kita ni, Fiqh Sunnah lil Imam Syafi'i. Sebenarnya kitab ni kitab Arab yang terjemahnya. Kitab asalnya ialah Tahzib fi Adillati ma tadghayar taqrib. Pembawaan dalil terhadap isi matan riwayat. Matan ni ringkasanlah. Matan ni zaman dulu ngapa ya nota poket. Dia tak ada poket, dia boleh letak di poket, ya apa dah. Jadi kitab ni bagi dalil dah. Kenapa mazhab Syafi'iyah memilih pendapat ini secara umum dah. Dah. Dan kitab ni sangat terkenal mata riwayat takrib. Jadi sekolah-sekolah Arab di negeri Kelantan, Yik ke, di Pahang ke, negeri mana pun, sekolah-sekolah agama, SMU ke apa yang akan belajar kitab ni, disyarah dengan Fathul Qarib. Peringkat atas lagi akan syarah dengan kitab Iqna' ni. Kitab 45 dan stang Iqna'. Kitab 1 di 3 dia panggil Fathul Qarib, syarah bagi mata riwayat takrib lah. Tak apalah kita baca kitab ni lah. Cuma kitab ni bagi dalil dah. Dia bagi dalil lebihnya. Okey, kita bincang sebelum ni rukun solat dah. Rukun solat ada 13 perkara. Pertama niat. Kita bincang dah. Yang kedua berdiri jika mampu. Selagi boleh berdiri, kena berdiri. Nah. Lepas tu kalau dua orang sah tu biar ketiga. Dia belakang tepi alik kanan duduk dah. Okey dah. Yang kedua berdiri jika mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Allahu akbar lah mula start semaya dah. Takbir yang mengharamkan perbuatan lain haram. Cakap ke apa start haram tu takbir itulah. Yang keempat baca Fatihah, termasuk bismillahirrahmanirrahim ikut mazhab kita lah. Mazhab Maliki tidak wajib, tidak surah Fatihah dah. Yang kelima rukuk serta tamakninah. Tenang rukuk, jangan bergerak. Yang keenam iktidal setelah rukuk serta tamakninah. Duduk diam, tidak tegak, duduk diam. Yang ketujuh sujud serta tamakninah. Diam, jangan bergerak dah. Yang kelapan duduk di antara dua sujud serta tamakninah. Antara dua sujud tu duduk, kena ada tamakninah. Sekurang-kurangnya Rabbi ghfirli ke, nah. Paling kurang. Yang pentingnya diam, lagi tenang tu lagi baik dah. Lepas tu yang ke-9 ni duduk tahiyat akhir. Dah. Jadi kita bincang ini start dengan yang ke-9. Rukun solat yang ke-9 duduk tahiyat akhir, rukun. Duduk tahiyat akhir lah. Bukan cara duduk tu, duduk yang terakhir dah. Duduk macam duduk tahiyat awal tapi untuk tahiyat akhir, duduk juga dia panggil dah. Dia duduk dipanggil iftirash. Yang nyenggi tu dipanggil duduk iftirash. Nah, bukan duduk tu bukan duduk tawarruk. Tak duduk tawarruk, duduk nyenggi dah. Duduk iftirash ni macam tahiyat awal. Mazhab kita terakhir kita duduk tawarruk, duduk nyenggi dah lah macam kita semuanya tahiyat akhir dah. Tapi mazhab Hanafi ke apa? Nah, ya setengah-setengah mazhab tu kita tengok keadaan lah. Ada setengah tu semua duduk iftirash. Ada setengah mazhab Maliki ke apa? Duduk tawarruk berlaku dah. Tahiyat awal pun tawarruk, tahiyat akhir pun tawarruk. Macam duduk tahiyat akhir. Ada tu duduk tahiyat awal semua dah. Ada setengah kali solat 2 rakaat duduk macam tahiyat awal walaupun subuh. Bukan tahiyat akhir ni, mazhab lain lah. Mazhab Ambali ke apa. Yang bincang ni 2 rakaat mesti duduk tawarruk, rakaat keempat atau ketiga baru duduk rakaat 2 rakaat kalau beri salam duduk tawarruk, duduk iftirash macam tahiyat awal lah. Tu mazhab Ambali apalah. Kalau kita pergi Mekah kita akan jumpa lah macam ni macam-macam dah. Kena ambil tahu lah, kena tahu juga sikit. Okey, ke-9 ni duduk tahiyat akhir ni rukun solat dah, rukun solat lah. Yang ke-10 membaca tasyahud dalam tahiyat akhir. Tasyahud tahiyat tu sama ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Tasyahud tu mana? Asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud. At-tahiyat panggil bacaan tahiyat boleh juga. Sebab apa tahiyat? Sebab at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah. Kita baca tu panggil tahiyat penghormatan, salam. Tahiyat ni beri salam pada Allah SWT dengan cara pujilah. Bukan salam dengan doa. Kita tak boleh beri salam assalamualaikum ya Allah, tak boleh.
Salam kita beri jaminan, kita doa supaya beri keselamatan. Assalamualaikum kan. Allah ni kena beri macam salam tapi pengujian dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Dah. Macam kita kata beri puji dah. Beri salam pada Allah ni kena puji. Bukan doa dah, sebab Allah ni memerlukan doa kan. Okey, baca tasyahud dalamnya rukun solat dah. Imam Bukhari hadis 1794 meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu mengenai sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata apabila sedang duduk di rakaat yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan kaki kiri dan menegakkan telapak kaki lainnya serta duduk di atas tempat duduk lantai. Duduk tawarruklah. Dengar ni, walaupun saya belok kaki tu, saya rasa tak boleh. Nak tombel. Tahulah, sebenarnya kita latih kat budak lah. Kalau kita latih kat budak boleh hangat, tapi kat budak kita latih kan jadi payuh lah. Jadi yang baiknya kita tegakkan kaki kanan. Tahu? Aja tengok dah, tegakkan kaki kanan. Tumit kaki, ibu jari kaki tekan atas latar, diri kaki kanan dah. Tu cara yang terbaik yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Cara lain tu dimaafkan gitulah. Yang terbaik cara begitulah. Tegakkan telapak kaki kanan lah. Okay, kerana cara duduk ini adalah tempat membaca zikir yang wajib. Sebagaimana nanti akan diterangkan. Duduk tahiyat akhir ni ada bacaan tempat wajib lah, tahiyat akhir dah. Maka yang menjadi wajib seperti wajibnya berdiri ketika membaca surah Fatihah. Sebab apa kita berdiri? Sebab wajib baca Fatihah. Sebab apa kena baca Fatihah? Sebab waktu tu wajib berdiri. Sama-sama mewajibkan satu sama lain. Kenapa kita kena baca tahiyat akhir? Wajib. Sebab kita wajib duduk tahiyat akhir. Ataupun kenapa kita wajib duduk tahiyat akhir? Duduk tu sebabnya kita wajib baca tahiyat akhir. Terpaksa duduk dan baca tahiyat akhir lah. Jadi macam itulah maksudnya. Imam Bukhari hadis 5806, Muslim 402, Sahih Muslim 402 dan lain-lain meriwayatkan. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia menyatakan, mulanya setiap kami solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami membaca, sedangkan dalam riwayat Bahaqi jilid 2 muka surat 38 dan Daraqutni 1350, sebelum tasyahud diwajibkan pada kami membaca assalamu ala Allah qabla ibadihi salam ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Sahabat-sahabat ni dengar ni, sahabat-sahabat ni tak tahu nak beri salam macam mana pada Tuhan dah. Dan sekali kata assalamu ala Allah, kata dah, keselamatan sejahteralah adalah milik Allah SWT ataupun ke atas Allah SWT sebelum hamba-hambanya qabla ibadihi. Semoga kesejahteraan dilimpahkan pada malaikat Jibril, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Banyaklah malaikat-malaikat pun sebut nama dah. Assalamu ala fulan, dan selamat sejahteralah dicurahkan pada sefulan-fulan. Nama orang ramai yang sebut dalam solat ni. Ni cara sahabat semain dulu. Tak tahu nak baca gaul, baca ni lah. Maka setelah selesai solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada kami seraya bersabda, innallaha wassalam fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah. Sesungguhnya Allah adalah salam. Kita nak beri salam macam mana? Allah sendiri tu salam dah. Allah sendiri tu keselamatan, kebahagiaan semua berpunca daripada Allah SWT. Keselamatan, kebahagiaan apa dah. Kita nak beri salam, jaminan terdoa kepada Allah macam mana? Mana ni? Ada letak kaki, saya tak perasan dah. Allah adalah salam, bermaksud as-salam ialah salah satu dari asma' Allah, nama-nama Allah SWT. Ada yang berpendapat Allah selamat dari segala bentuk aib dan kefanaan yang terdapat pada makhluk. Salam lah, selamat segala-gala. Selamat daripada kekurangan lah. Jadi sesungguhnya Allah adalah salam, Tuhan yang maha sejahtera, selamat sejahtera. Untuk itu apabila seorang di antara kalian bertasyahud, maka bacalah at-tahiyyatu lillah.
Dah. Segala keberkatan segala tu dia lain sikit. Dia sikit bahasa Arab dia lain sikit. At-tahiyat ni salam ni maksudnya salam juga tahiyat ni, tapi dia bukan kata macam kita doa. Dia hanya macam puji lah at-tahiyat. At-tahiyatu lillah ataupun at-tahiyatul mubarakatuh selawatut thayyibatullah, gitulah at-tahiyatu lillah. Berkenaan bacaan dengar ni. Dah. Sahabat ada orang berhujah. Sahabat reka zikir tertentu tiba-tiba Nabi puji dah. Bahkan azan kita pun sahabat bermimpi. Azan kita ni Allahu Akbar berapa kali tu sahabat bermimpi. Lepas tu beritahu Nabi, Nabi suruh ajar bila azan dah. Berpunca pada mimpi. Ada orang berhujah bid'ah hasanah ni reka ibadah baru, zikir baru, selawat baru. Dia berhujah dengan sahabat. Sahabat pernah mimpi Nabi membenarkan. Sahabat reka zikir, selawat ke macam-macam. Ketika solat Nabi membenarkan, Nabi kata betul. Kalau salah Nabi betulkan. Tu zaman Nabi. Zaman kita ni awak jumpa tok guru mana, ustaz mana mengajar pelik-pelik, zikir pelik-pelik, selawat pelik-pelik, tak ada dalil Al-Quran Sunnah, jangan nak amal. Faham? Ni ada setengah, saya ingat dulu. Pensyarah Yusti dah tak? Dia pergi jumpa ustaz, dia tanya ustaz ada zikir pelik ke? Ada zikir canggih ke? Selawat pelik sikit. Beri ijazah pada saya. Pensyarah Yusti minta dengan ustaz psikologi. Ustaz sekolah saya ngaji tu, mengajar psikologi sekolah kerajaan negeri Kelantan tu dah. Jadi minta zikir pelik-pelik dah. Dia tak tanya dalil. Saya tanya nak zikir, nak ijazah zikir. Ni cari pasal jugalah. Dia kata ada sekali tu gini, seorang pensyarah tu dia kata dia ditunjuk ustaz makna gapo zikir ni. Dia ambil dengan tok guru mana lah, tok guru pondok mana tahulah, tok guru mana, ustaz mana, bi zikir dia. Surah amal. Dia pun tanya, dia rasa pelik lah. Dia tanya ustaz hak ngajar sekolah haji ni tak sekarang. Ustaz, makna gapo ni? Ustaz kata pelik ni tahu makna gapo. Ustaz sendiri tak tahu makna. Zikir pelik dah. Jadi zikir dia jangan amat pelik-pelik. Zikir ke selawat pelik, selawat 70 selawat lah apa. Jangan hak Nabi ajar sudah lah. Takut makna dia lari. Nah, masalah makna tidak tepat makna dah. Jadi sahabat dulu salah ada Nabi betul. Kalau tak salah Nabi puji. Tu ada cok, ada jaminan daripada Rasulullah. Orang lepas Nabi ni, tok guru, ustaz hebat setang mana kan? Habib setang mana pun. Dia tak ada jaminan Nabi tak boleh nak bagi cok kebenaran. Ni betul tak boleh. Hak dia ngaku jumpa Nabi lah, mimpi lah apa tak boleh pakai. Semua boleh ngaku gitu kan. Padahal dia khayal Nabi mari. Ni halusinasi, kadang-kadang mimpi. Syaitan mengaku Nabi pun ada, padahal bukan Nabi. Macam-macam lah dah. Tarikat ni banyak awak belajar lepas ni awak keluar daripada ni tau. Saya nak cerita awak kena tu. Walaupun setengah kita ni tak cara ke agama, dia satu peringkat awak nak ke agama, awak rasa tertekan jiwa awak dah. Ini masalah dah. Awak tidak tiba-tiba rasa nak ke agama, tiba-tiba cari hak pelik-pelik. Cari ustaz pelik-pelik. Nah. Lepas tu jadi ajaran sihat. Mudah-mudah satu keluarga sihat dah. Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Dia bercakap ni, dia nasihat ni boleh menangis awak. Hebat tak hebat pendakwah dia. Dia sama ada dia nasihat betul ataupun ada unsur jin, saya tak tahulah. Dia bercakap ni nasihat kita ni boleh menangis kuat gitu. Insah dia tiba insah. Hebat tak hebat dia. Lepas tu Allah Muhammad, Muhammad tu Allah. Jadi syirik lah. Jangan main-main ajar sesat ni. Jadi tak ada jaminan. Yang ada jaminan zaman Nabi. Sahabat yang diiktiraf oleh Nabi. Kalau sahabat buat, Nabi tak iktiraf, tak ada jaminan juga. Ataupun bolehlah sahabat kan, mungkin ya Nabi iktiraf kita tak tahu. Tapi sahabat, zaman lepas sahabat mana boleh ada tahu. Tidak bohong lah. Dia kata Nabi iktiraf, saya tak tirai lah. Tirai tanya Nabi. Bohong, nak belabuk lah. Bohong lah. Kita apalah tu cerita dah.
Okey, berkenaan bacaan yang diucapkan saat tasyahud akhir, ada banyak riwayat yang menerangkannya dan semuanya sahih. Banyak, ada 10. Paling kurang Dr. Abdul Basit, musyrif Pondok Sungai Durian tu, dia buat risalah yang ada 10 paling kurang lah. Ada lagi tak? 10 paling kurang selawat yang kuat sanaknya hak Nabi ajar. Tiba-tiba mari ustaz kita pelik-pelik ajar sikit yang pelik-pelik. Makna pelik-pelik tidak berdasarkan sanak dalil sahih, tak ada. Dia buat rekod sendiri dah. Nabi ajar bukan main, lagi ulama jaga. Ulama hadis sampai pada kita bukan main dengan sanak dan gapo sampai pada kita, tiba-tiba dia buang. Dia ambil tok guru dia tarekat mana, ajar zikir pelik-pelik, selawat pelik-pelik, selawat yang tidak jelas makna dia lah. Selawat jelas makna pun bukan Nabi ajar, tak senang amal lah. Tambah-tambahlah yang khilaf. Orang kata syirik, orang kata syirik. Kita tinggal. Kita orang kampung, kita awam. Kita orang budak-budak. Jangan nak amal benda-benda pelik ni. Jangan, awak kena ingat. Saya ingat Ustaz Syihabuddin ni. Zaman saya sekolah menengah dulu ada dah. Dia panggil tapak suci ni silat. Silat hak terbang. Gocoh ni melambung lah. Sini tak ada Saya ingat di Pertanian Lepa ni Farid Terang ni. Dia ada orang keluar ni, dia belajar silat. Silat ni siapa terbang boleh. Pak gocoh kawan dia melayang. Oh, hebat tak hebat kan? Padahal masa tu masuk jing. Lepas tu gocoh tak ada tok guru tu. Tak hebat sangat tu dah. Tapak suci panggil. Lepas tu macam-macam lah. Nasrul Haq apa tak ingat lah. Silat-silat dulu dah. Silat tapi ada unsur syirik kan. Jadi yang amal zikir pelik-pelik ada setengah ustaz diri dah, tapi dia sebelum dia belajar tu dia belajar sekolah Arab. Dia belajar jenis silat-silat ni dah. Setarikat belajar dah. Dia amal ni, dia suruh puasa berapa hari, suruh zikir berapa hari. Lepas tu dia berasa halusinasi, dia berasa macam ngoyak, khayal macam Nabi mari dah. Dia berasa macam ya qazah dia panggil dah. Amal pelik-pelik ni berasa macam hebat padahal tipu daya iblis syaitan dah. Jadi karut dah. Melampau sehingga merosakkan akal dah. Memang jadi khayal berasa Nabi mari, padahal dia ni memaksa dengan amalan melampau dah. Awak tak makan berapa hari, tak tidur berapa hari, jadi mereng otak awak Lepas tu duk mengoyak, jadi nampak macam-macam dah. Itulah. Tidak apalah. Sedangkan kalimat tasyahud, tahiyat akhir, tasyahud tu asyhadu la ilaha illallah ya. Kalau kata bacaan kalimat bacaan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh selawat. Kalau kata bacaan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, sama saja dah. Sedangkan kalimat tasyahud yang dipilih oleh Imam Syafi'i radhiyallahu adalah terdapat dalam riwayat Muslim. Hadis nombor 403. Hadis sahih Muslim ni. Dan lain lagi kita hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW mengajar kami kalimat tasyahud, tahiyat akhir tu, seperti mengajari kami bacaan surah dalam Quran. Ini baca nak cerita, ni bacaan Nabi kena sungguh belajar. Kita belajar Quran nak boleh baca Quran. Ngapa? Sekolah tapis ngapa dah baca Quran. Sungguh kita lah. Tasyahud akhir, tahiyat akhir pun Nabi ajar baca Quran. Tiba-tiba ada ustaz ajar ni maya baca tahiyat selawat pelik-pelik dah. Selawat nariyah lah, selawat pelik-pelik tu. Saya bukan kata tak boleh, tapi jangan bersungguhlah bermasa. Kadang-kadang khilaf ustaz pun balah dah. Kita orang kampung, baik kita amal yang sahih, yang selamat, tenang. Tak ada orang kata gapo dah. Ustaz ni tak kata gapo dah. Semua orang kata boleh terima. Sebab Nabi ajar macam ajar Quran. Tiba-tiba kita tak sibuk apa zikir hak Nabi ajar, selawat Nabi ajar. Letih sajalah. Jadi ni hak Nabi ajar. Banyak-banyak ada 10 ke lebih selawat tu. Antara hak Nabi ajar yang ni dah. Baginda bersabda, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Bila son ni tak ada ni dah. Ana ibadillah setara tu lah. Jadi lepas tu asyhadu la ilaha illallah sebut tahiyatlah selawat tasyahud lah dah. Asyhadu la ilaha illallah tahiyat apa? Mengucap dah. Mengucap asyhadu la ilaha illallah asyhadu. Tapi panggil tahiyat tu setakat tu dah. Artinya maksudnya segala salam, keberkatan, al-mubarakat, as-salawat, keselamatan
at-thayyibat. Nah, kebaikan lah. Selalu dilimpahkan oleh Allah, lillah bagi Allah dah. Oleh Allah bagimu, nah, lillah bagi Allah. Jadi selawat, keberkatan, kebaikan semua daripada Allah SWT dah. Assalamualaikum. Kita beri semoga kesejahteraan, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu, bagimu wahai Nabi dah. Dah. Semoga keselamatan dilimpahkan oleh Allah bagimu wahai Nabi dah. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Wa rahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat dan keberkatannya. Nah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Nah. Semoga kesejahteraan dilimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Lepas tu mengucap biasalah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itulah. Ini Nabi ajar dah. Ini amal. Jadi kalau kita nak selawat terbaik, saya baca Fadilat Durud dah. Syekh Maulana Muhammad Zakaria Ilyas. Itulah. Jual kitab Fadilat Amal tu dah. Jual Fadilat Durud, Fadilat selawat. Sepakat para ulama, selawat yang terbaik selawat yang Nabi ajar. Sepakat. Jadi apa faedah kita amal selawat lain? Sepakat para ulama. Siapa-siapa berani kata selawat lain lebih baik, rosak akidah. Walaupun Tok Guru Ustaz, selawat dia reka, Tok Guru reka, dia kata lebih baik daripada selawat Nabi ajar, rosak akidah dia dah. Okey, yang ke-11, membaca selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam nah. Lepas kita tahiyat tasyahud, doa asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, baca selawat ni rukun solat ni. Rukun solat. Tahiyat akhir tu lepas kita baca tahiyat tu sampai asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, kena selawat, rukun solat juga. Sebab apa? Allah Taala telah berfirman, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada orang baca sebelum khutbah tu imam dah. Tapi tak ada dalil tu dah. Tak Nabi tak ajar gitu dah. Jadi budaya tu tahulah, tepat-tepatlah. Tempat lain tak buat gitu. Okey, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang yang beriman, wahai orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi wajib. Allah suruh kita, wajibkan kita untuk selawat ke atas Nabi nya. Surah Ahzab ayat 56. Para ulama berijma' bersepakat bahawasanya membaca selawat tidak wajib di luar solat. Luar solat tak wajib. Maka ayat ini mengisyaratkan bahawa ia wajib dibaca ketika solat. Ayat Quran ni tak cerita masa mana. Tapi ulama faham hak wajib ni dalam solat. Ayat Quran tu supaya kita wajib baca selawat dalam solat. Ini Hibban hadis 515 Hakim jilid 1 2637. Dan dia mensahihkannya, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tata cara selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu ketika kami harus membaca selawat dalam solat kami?" Nak baca selawat ni dalam semayang. Macam mana nak baca selawat? Nabi ajar. Baginda menjawab, bacalah. Dan seterusnya lepas ni kita cerita. Hadis ini menerangkan bahawa tempat yang diperintahkan, yakni wajib baca selawat adalah ketika solat. Dan yang paling sesuai adalah membacanya di akhir solat. Maka ia wajib pada saat duduk terakhir setelah membaca tasyahud. Itu wajib lah. Okay, lafaz solat selawat yang sempurna, ni mengikut pilihan mazhab kita lah, ada dalil. Dah Bukhari Muslim macam-macam lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, berilah salam sejahtera kepada Nabi Muhammad
dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau memberi salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Berkatilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim berserta keluarga Nabi Ibrahim. Dalam seluruh alam engkau lah maha terpuji lagi maha mulia. Fil alamin innaka hamidum majid. Ini macam kita bacalah. Tak ada Sayyidina. Ada Sayyidina? Tak ada Sayyidina. Sebenarnya kitab dulu, kitab fiqh mazhab Syafi'i pun tak ada sebut Sayyidina. Kitab mutaakhirin mazhab Syafi'i ada bincang, kata ada setengah tak boleh. Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari dia tak bagi juga baca Sayyidina ketika solat. Kalau luar solat tu ikut dia lah. Jadi khilaf lah. Cumanya kalau ikut Nabi aja Ustaz kata tak ada Sayyidina dah dalam solat. Kerana nak suruh-suruh pun Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana aku solat dah. Tak khilaf pun kita pilih yang terbaik suruh Nabi lah. Lafaz luar ini dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Okey. Ni tak cerita sunat apa ni kita kena baca lah. Tahiyat akhir baca habis lah macam Nabi ajar. Sanalah selawat tu siapa habis lah. Fil alamin innaka hamidum majid. Selawat ketika tahiyat awal kena baca atau tidak? Kena baca atau tidak? Dia bukan wajib, dia sunat dah. Ada setengah mazhab lain, mazhab Hanbali juga apa tak perlu baca apa selawat ketika tahiyat awal. Siapa? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah mengerti padanya. Mazhab kita sekat Allahumma salli ala Muhammad tu baca sekat tu dah. Tapi hak Nabi ajar selawat tak bukan setakat tu, Nabi ajar sampai habis. Ada juga kalangan ulama mazhab kita baca selawat tahiyat awal ke tahiyat akhir sama selawat dia. Sampai habis juga sebab Nabi tak pernah ajar selawat tahiyat awal selain daripada tahiyat akhir. Jadi boleh awak baca sampai habis pun tak apa lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad tahiyat awal boleh baca sampai habis juga. Tapi mazhab Hanbali tak baca langsung selawat. Nak tahulah sebab. Jadi sebab apa setengah ulama suruh baca pendek, setengah ulama tak boleh baca langsung tahiyat awal selawat ni? Sebab ada hadis sebut sekejap sangat duduk dah. Seolah duduk atas bara. Cepatnya bangun tahiyat awal, tidak lama. Sebab tu dah. Hadis tu secara umum tak tahu lama mana, cuma duduk sekejap. Tapi adakah sekejap tu siapa tak baca selawatnya? Siapa habis? Betul ada perbahasan di kalangan ulama ni. Okey, yang ke-12, rukun solat yang ke-12. Membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tu yang pertama tu rukun salat. Yang kedua bukan rukun. Awak assalamualaikum ketuk dah. Tak bisa ada. Sah lah semuanya awak. Pasal awak tidak dalam dia keluar daripada solat dah. Hadis Sahih Muslim 498 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah mula solat dengan membaca takbir dan menutupnya dengan mengucapkan salam. Niat keluar dari rangkaian solat. Salat ada perbahasan niat tu boleh tak? Ada yang berpendapat bahawa hal tersebut bukanlah termasuk rukun solat, akan tapi sunat solat saja. Untuk menjaga khilaf dengan berpendapat dengan bahawa hal tersebut rukun. Ni mutakhirin. Kitab fiqh peringkat awal tak bicara detail sangat. Dia kedia semakin lama semakin detail, semakin payah lah. Dia bicara kita kena niat kau nak keluar solat. Ada kata rukun, ada kata tidak. Pendapat yang kata sunat lah. Tapi yang kita tahu dah, misalnya tu tanda akhir solat. Niat ke apa? Memang niat dah automatik lah. Niat ni tujuan. Kalau kita ada ilmu, kita tahu automatik. Kita tahu. Kalau salam ni maksudnya habis solat. Automatik niat keluar solat lah. Jangan nak fikir. Bukan saja aku keluar solat kerana Allah Ta'ala tajuh dah. Salam tu tanda akhir solat. Habis solat lah. Tamat ada solat kita. Selesai ada solat kita, salam. Jadi automatik niat dah. Pasal dengan ilmu. Niat ni tahap ilmu. Bukan sebaca niat. Ni jadi waslah baca niat lah. Allah
Panjang tarik dah. Allahu akbar. Setengah tu berhenti dah. Allahu akbar. Jadi salah pula dah. Berhenti dah. Sebab apa nak masuk niat? Sebenarnya bukan masuk niat, dia baca niat. Baca dalam hati niat. Tu salah, niat ni tujuan. Tahu sebab dia. Tak perlunya awak baca niat dah. Awak tahu nak solat isyak 4 rakaat. Automatik lah. Isyak tahu dah isyak. Mesti 4 rakaat. Jadi automatik. Yang penting kerana Allah. Bukan kerana wadan. Mari semaya ni. Kerana Allah. Okey. Yang ke-13. Mengerjakan rukun-rukun tersebut secara berturutan tertib. Rukun ke-13 tertib lah. Hal ini dikuatkan oleh hadis tentang seorang yang mengerjakan solat dengan tidak baik. Khabar al-musi' salatahu. Hadis tentang al-musi', orang yang salah. Al-musi' salatahu, solat dia salah dah. Yang salah solatnya. Tiada hadis yang terkenal. Semua ulama mazhab fiqh yang akan bawa dalil hadis ni untuk perbahasan orang batal solat atau tak usah solat, ni bicara hadis ni lah. Di mana disebutkan bahawa Rasulullah SAW selalu menyatakan dengan kata kemudian. Dia bererti tertib. Ikut tertib, ikut step. Nak rokok dulu, baru iktidal, baru sujud. Jangan sujud dulu baru rokok. Tak boleh dah. Tak sah kan. Dia guna summa kemudian dah. Ditambah kenyataan bahawa Nabi SAW selalu mengerjakan rukun-rukun tersebut secara berurutan. Sebagaimana yang diuraikan dalam hadis-hadis sahih. Nabi buat tu secara berurutan. Ikut hadis Nabi lah. Jangan bid'ah hasanah setengah dah. Ni Aminah Waduk. Tahu Aminah Waduk tahu? Kenal Aminah Waduk? Tahu tak Aminah Waduk? Tak dengar? Benar kalau awak baca. Cara awak cari TikTok. Zaman ni masalah cara ke TikTok saja dah. Berita TV pun tak tahu dah. Awak tahu TikTok ha? TV tak buka berita dah. Orang tua yang buka dah. Tak tahu budak kita lah ni. Jadi Aminah Waduk ni dia orang mengaji perempuan, mengaji siapa Khairul Azhar dah. Siapa PhD di Azhar, di Cairo, di Universiti Cairo, di Mesir. Okey, Universiti Azhar, Universiti Cairo dah. PhD dalam bidang agama, bahasa Arab kau dalam bidang agama. Dia pergi ke Amerika, dia feminis, memperjuangkan hak wanita. Dia jadi tok imam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dia jadi tok imam. Laki duk belakang dia lah. Tengok punggung dia. Jadi kaguk dia. Dia berhujahnya Nabi tak larang lah. Bid'ah hasanah Nabi tak pernah larang, boleh buat lah. Itu hujah dia lah. Jadi berhati-hati bid'ah hasanah ni. Bid'ah hasanah Nabi tak pernah larang buat. Dan sekali boleh perempuan jadi tok imam. Sedangkan tidak ada dalil sahabat ke Nabi solat perempuan nak jadi imam dah. Untuk lakukan orang lelaki. Okey, sunat-sunat sebelum solat. Sebelum solat sunat pertama azan. Azan ni dengar ada setengah tepat. Dia mengajar lama. Pukul 9, 10 habis dah. Dia pun kata tak payah azan terus qomat. Tak bagus tu, salah. Azan kena azan tu syiar. Zaman dulu perai yang kita tengok. Kalau azan subuh azan, dia tak berserai dah. Tanda negara tu orang Islam. Kalau azan maksudnya kawasan tu negara kafir dah. Bukan perlembagaan ni cerita tebak hudud negara kafir lah gapo. Tu mengaku dah. Tu ekstremis dah. Tebak hudud. Siapa dia kata dah tebak hudud kafir, negara kafir dah. Azan tu tanda dia dah. Kalau orang Islam tak ada, boleh serang bukan negara Islam. Azan solat. Tiba-tiba kita main syak lewat tak azan. Tak molek lah. So azan lewat pun lah. Subuh lewat ke, Isya lewat ke, Maghrib lewat ke, azan dulu baru solat. Tak sempat main sunat, tu semaya fardu tapi azan kena buat. Tu syiar lah. Yang kedua iqamah. Dua perkara ini dilakukan untuk solat-solat fardu sahaja. Dan semaya sunat azan iqamah dah. Jaga bid'ah hasanah pula. Nak semaya raya, semaya sunat.
Sembahyang hajat azan. Jangan rosak agama. Dalil yang menerangkan bahawa hal ini disyariatkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nombor 2 dan Muslim nombor 74. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Artinya, apabila waktu solat telah tiba, masuk waktu solat, hendaklah seseorang di antara kamu mengumandangkan azan. Nabi suruh. Hendaklah. Macam wajib lah kena azan lah. Tapi ulama bahasa sunat lah. Tapi nak ceritanya, Nabi suruh. Dan hendaklah seseorang paling tua di antara kamu menjadi imam. Wal ya'ummakum akbarukum. Nah, dengar ni. Kalau ada pun awak dengan ramai mari, seboleh mungkin kita latih lebih tua. Ada cikgu-cikgu lah. Lebih tua sikit sebolehnya. Kalau dia nak lah. Kalau dia layak. Ya gitu. Ataupun lebih layak lah. Kalau lebih baik bacaan ke apa, boleh dia lah. Walaupun muda. Tapi secara umumnya, Nabi kata akbarukum. Kena utama kan lebih tua lah. Kalau ramai-ramai awak ada DVM 2. Suruh dia dulu dah. Kalau dia nak lah. Sama. DVM 1. SVM 2 dulu lah. Baru SVM 1. Seboleh mungkin. Kalau tak boleh juga, yang mana lebih pandai baca Quran lah. Sementara Abu Daud, hadis 499 meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa qulta idza qumta ila shalah Allahu akbar Allahu akbar. Apabila engkau hendak mendirikan salat, qumta telah kali bahasa Arab asal dia. Telah mendirikan salat. Tapi kalau ada iza maksud dia hendak dah. Idza qumta. Jika engkau hendak mendirikan salat, ucapkanlah Allahu akbar Allahu akbar. Azan lah. Walaupun awak solat seorang, awak mai masjid, mai surah asrama kau di bilik kau dom, awak azan, tak ada orang mai semaya dengan awak, awak semua azan juga, solat seorang-seorang pun azan juga, tetap sunat. Nah, alau setan iblis di bilik dah. Azan, banyak kan azan lah. Kalau lewat pun azan, sebelum solat tetap sunat dah. Lafaz azan lah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Macam biasalah dah. Macam kita baca bahasa. Artinya Allah Maha Besar 4 kali ya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah 2 kali. Aku bersaksi bahawa Muhammad utusan Allah 2 kali. Marilah kita solat 2 kali, marilah kita menuju kemenangan. Falah, kemenangan 2 kali. Allah Maha Besar 2 kali, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah sekali. Sedangkan dalam salat azan subuh ditambah kalimat as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Setelah solat itu lebih utama daripada tidur, solat itu lebih utama daripada tidur, diucapkan setelah hayya 'alal falah yang kedua. Setakat tu dah. Jadi itulah bacaan kita azan solat subuh tambah as-salatu khairum minan naum setelah hayya 'alal falah. Ada riwayat kata ada azan sebelum subuh, dipanggil fajar kadzib. Di Mekah buat Pak lain tak buat, Madinah tak buat masa. Tapi sebelum azan tu, sebelum subuh betul dia azan dulu. Lepas tu as-salatu khairum. Azan sebenarnya tak sebut dah as-salatu khairum. Ada juga dah riwayat. Ada kata bulan puasa saja, tapi sebenarnya boleh berlaku lah. As-salatu khairum kita kira boleh lah. Sepanjang tahun tu as-salatu khairum untuk supaya bangun sembahyang subuh dah. Solat itu lebih baik daripada tidur. Wallahu a'lam. Perbahasan kita setakat tu kita sambung lepas ni. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan apa azan?